Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid Muallimah semua? Muallimah harap semua dalam keadaan sihatlah. Murid tahun 3 Al-Ghazali dan 3 Al-Kindi. Okey, insya-Allah hari ini murid-murid akan sambung lagi pembelajaran kita dalam kelas Bahasa Melayu bersama dengan Muallimah Najibah. Okey, murid-murid, hari ini kita akan guna buku teks jilid 1 pada muka surat 32. Okey, Muallimah harap murid-murid semua sudah bersedia keluarkan buku teks dan buka buku teks masing-masing. Buku teks dan buku aktiviti lah. Okey, Muallimah harap semua bersedia dengan buku masing-masing. Okey, insya-Allah hari ini kita akan masuk tajuk baru. Bukan tajuk baru. Pembelajaran barulah. Tajuk masih lagi tajuk yang sama, unit 5, iaitu pada tajuk kebersihan tanggungjawab bersama. Okey, cuma hari ini kita akan fokus pada kata hubung. Kalau hari Ahad lepas kita fokus pada kata apa? Kata adjektif panca indera. Okey. Sebelum kita mulakan kelas, macam biasa, seperti biasa kita perlu baca doa. Okey, Muallimah harap semua murid tadah tangan dan baca doa bersama dengan Muallimah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minal mu'minin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Inni ra'aitu 11 kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Amin ya rabbal alamin. Okey. Muallimah harap semua tadah tangan baca doa dah ke semua. Okey. Seterusnya, okey, hari ini kita akan tengok objektif kita pada hari ini. Okey, kemahirannya masih lagi kemahiran aspek tata bahasa seperti hari Ahad lepas. Cuma hari Ahad lepas kita objektif kitanya supaya murid faham penggunaan kata adjektif panca indera. Okey, hari ini tata bahasa kita tajuknya ialah kata hubung. Okey, hari ini kata hubung. Okey, Muallimah tahu mungkin ada murid yang tak pernah dengar lagi apakah yang dimaksudkan dengan kata hubung. Jadi, untuk mengetahui lebih lanjut, murid-murid kena kekal dalam kelas Muallimah sehinggalah akhir video ni untuk tahu dengan lebih lanjut. Okey. Kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan kata hubung. Okey. Kata hubung ialah perkataan bertugas sebagai penyambung ayat, frasa dan perkataan. Okey, kata hubung ni tugas dia ialah dia nak sambung ayat dan frasa dan perkataan. Tugas dia ialah dia nak menggabungkan antara satu ayat dengan ayat yang lain, ataupun satu frasa dengan frasa yang lain, ataupun dia sambung satu perkataan dengan perkataan yang lain. Okey, nak tahu lagi tak faham lagi kata hubung? Okey, kita tengok lagi yang seterusnya. Okey, kata hubung ni dia juga digunakan bagi menggabungkan ayat-ayat kecil menjadi ayat yang lebih besar. Okey, kalau tadi Muallimah kata dia menggabungkan antara perkataan dengan perkataan, ataupun menggabungkan perkataan dengan perkataan, ataupun frasa dengan frasa, ataupun ayat dengan ayat. Okey, yang ni maksud dia ayat kecil ni maksudnya ayat pendek. Dia menggabungkan antara ayat pendek dengan ayat pendek. Dia gabung dua ni jadi ayat yang lebih besar ataupun ayat yang lebih panjang. Okey. Kita tengok dah. Okey, ni contoh kata hubung yang pertama ialah ni, dan. Dan merupakan kata hubung dalam ayat ni. Okey. Kita tengok kata hubung dan, fungsi dia. Fungsi dia dan ni untuk menggabungkan unsur yang sama. Okey, dia nak bagi tahu benda yang sama. Contoh,
Okey, contoh ayat, Syakir dan Iman sedang menyapu sampah. Okey, Syakir. Syakir dan Iman. Syakir orang lain, Iman orang lain. Tapi perbuatan dia buat perbuatan yang sama. Iaitu dia sedang menyapu sampah. Okey, okey, Mukadimah ulang lagi sekali deh. Dan ni untuk menggabungkan unsur yang sama. Maksudnya dia nak bagi tahu benda yang sama. Dia nak bagi tahu benda yang sama. Gapo yang sama sini dalam ayat dia ni? Dalam ayat ni Syakir dan Iman sedang menyapu sampah. Yang samanya di sini ialah sedang menyapu sampah. Syakir dan Iman orang yang berlainan, digabungkan menggunakan kata hubung dalam ayat. Perkataan dengan perkataan, Syakir dan Iman. Okey, Maklimah harap semua faham penggunaan kata dan. Okey, seterusnya penggunaan kata hubung atau. Okey, atau. Okey, fungsi atau ni dia menunjukkan pilihan. Maknanya ada dua pilihan. Pilihan yang pertama dan pilihan yang kedua. Okey, Mukadimah bagi contoh ayat. Okey, ayat dia, awak suka mi goreng atau nasi goreng. Okey, di sini maknanya kita ada nasi goreng satu. Nasi goreng, kita ada mi goreng satu dan nasi goreng dua. Maknanya ada dua benda yang kita kena pilih. Antara nasi goreng dan mi goreng, mana yang kita lebih suka? Tahu lah kalau Mukadimah suka nasi goreng. Okey, jadi kita dalam ayat tu untuk kita pilih. Okey, atau ni untuk kita pilih antara dua pilihan tu. Antara nasi goreng ataupun mi goreng. Okey. Seterusnya penggunaan kata hubung serta. Fungsi dia untuk menanyakan maksud bersama-sama. Okey, contoh ayat, pemenang itu menerima cek serta tiket percutian ke luar negara. Okey, ni untuk dia menanyakan maksud untuk bersama-sama. Serta ni menerima cek serta bersama-sama serta tiket percutian. Maknanya dia menerima dua benda. Cek satu, tiket percutian satu. Okey, yang seterusnya kata hubung lalu. Lalu ni fungsi dia untuk menunjukkan perbuatan yang dilakukan secara berturut. Okey, lalu ni dia buat dua benda. Dia buat dua benda yang berturut-turut. Okey, contoh ayat. Dia mengambil kerusi lalu duduk di situ. Okey. Perbuatan dia yang pertama dia ambil kerusi. Selepas dia ambil kerusi dia duduk. Okey, nak ayatnya dua perbuatan tu dia buat secara berturut-turut. Lepas ambil kursi, dia duduk. Contoh lagi, awak nak menulis. Awak ambil buku, awak ambil pen, awak tulis. Contoh ayat dia, Syakir mengambil pen lalu menulis. Boleh juga. Okey, seterusnya, kata hubung sambil. Okey, maksud fungsi sambil, kata hubung sambil ni ialah sedang melakukan sesuatu yang lain juga. Okey, sambil-sambil dia tengah buat perbuatan. Contoh, dia sambil menulis, dia tengah menulis sambil makan. Menulis makan dua benda dia tengah buat. Maksudnya sambil-sambil dia duduk, dia belajar ke, dia dengar lagu, gitu. Okey, contoh ayat Mukadimah bagi sini ialah abang memandu kereta sambil menyanyi. Okey, yang pertama perbuatan dia ialah dia membawa kereta, dia memandu kereta. Sambil menyanyi. Okey, maknanya dua perbuatan sinilah. Tapi perbuatan utama dia sini ialah bawa kereta. Nyanyi tu adalah sambil bawa kereta. Sambil memandu kereta. Okey. Seterusnya, kata hubung untuk. Kata hubung untuk ni digunakan ataupun fungsi dia ni ditentukan, disediakan khas bagi sesuatu. Untuk ni awak guna kata hubung untuk ni khas untuk awak nak bagi ke orang tu ke. Okey, contoh ni sekarang. Mukadimah buat video rakaman kelas bahasa Melayu untuk murid-murid tahun 3 di Seriti Tahfiz Ibadur Rahman. Khas, Mukadimah buat khas untuk murid tahun 3 di Seriti. Okey, contoh Mukadimah bagi ayat yang di sini ialah ibu menyediakan makanan untuk berbuka puasa. Maknanya ibu tu sedang menyediakan makanan ataupun sedang memasak
khas untuk buka puasa. Jadi untuk ni adalah kita guna kita khaskan untuk siapa-siapa. Contoh awak beli bunga untuk ibu. Khas untuk ibu. Okey, gitulah contoh dia nya. Okey, seterusnya kata hubung yang terakhir dah ni rasanya. Okey, kata hubung yang seterusnya ialah kerana. Kerana fungsi dia untuk menunjukkan sebab atau alasan. Okey, kerana ni kita guna apabila dalam ayat tu kita nak royak sebab ataupun alasan. Okey, contoh. Contoh ayat yang mukadimah bagi di sini ialah Ahmad tidak ke sekolah kerana demam. Okey, dia nak royak sini Ahmad tak pergi sekolah. Tak pergi sekolah sebab apa? Alasan dia sebab dia demam. Jadi, kata hubung yang dia guna di sini ialah kerana. Kerana ni untuk menyatakan sebab ataupun alasan dalam ayat tu. Okey. Jadi, alasan sininya, Ahmad tu dia tak pergi sekolah sebab demam. Okey, boleh lagi awak nak bagi contoh lain. Apa lagi? Ahmad, Siti tidak ke sekolah kerana sakit perut. Boleh juga. Boleh awak nak binalah ayat gana-gana pun. Asalkan dalam ayat tu kalau guna kata hubung kerana, mesti fungsi dia tu untuk menunjukkan sebab ataupun alasan kepada ayat tu. Okey, mukadimah harap semua faham dah. Okey, seterusnya mukadimah nak murid-murid buka buku teks jilid 1, muka surat 32, kita baca sikit dah. Okey. Kata hubung yang ada dalam teks kita hari ini yang bertajuk cegah lalat. Ni sebab kita nak jaga kebersihan ke? Kita masih lagi dalam tajuk menjaga kebersihan ke? Jadi, cegah lalat. Okey, kita tengok perbualan kita pada hari ini. Okey. Manusia perlu berwaspada dengan lalat kerana lalat boleh membawa penyakit. Lalat gemar menghurung kawasan kotor lalu hinggap di atas makanan. Okey, jadi di sini ialah kata hubung dia kerana dan lalu. Okey, fungsi kerana tadi untuk menyatakan sebab. Okey, kenapa manusia ni perlu berwaspada dengan lalat? Okey, kerana sebab dia lalat boleh membawa kepada penyakit. Okey, mukadimah harap semua faham dah. Okey, yang kedua. Adakah terdapat cara lain untuk menghindari lalat, Ibu? Okey, Ibu dia pun jawab, untuk menghindari lalat semasa menjamu selera, nyalakan sebatang atau 2 batang lilin. Okey, atau ni bila mana kita nak guna, ada pilihan. Nak guna sebatang ataupun 2, boleh dua-dua. Okey, seterusnya, mengapakah kita perlu menyalakan lilin untuk menghalau lalat? Okey, ibu dia pun jawab, lalat tidak akan menghurung makanan yang tidak tahan dengan haba panas daripada lilin tersebut. Okey, jadinya kenapa kena guna lilin? Sebab dia kata lilin ni bila kita letak lilin dekat meja makanan ataupun dekat dengan makanan, lalat tu akan lari. Okey, seterusnya, kita juga perlu menutup makanan dengan tudung saji dan menyimpan makanan di dalam almari. Menyimpan makanan di dalam almari. Okey, dan kita guna sini deh. Okey, sini ni. Okey, mukadimah ulang lagi sekali. Lalat tidak akan menghurung makanan kerana tidak tahan dengan haba panas daripada lilin tersebut. Yang seterusnya, kita juga perlu menutup makanan dengan tudung saji bagi menyimpan makanan di dalam almari. Okey, tu awak boleh isilah tempat kosong tu. Okey, seterusnya, ni info bahasa je lah dalam buku awak tu. Okey, sama je dengan ayat yang mukadimah guna saat ni. Okey, ayat yang awak boleh baca info bahasa ni, sama je dengan penjelasan yang mukadimah bagi tahu tadi. Okey, seterusnya yang terakhir daripada video ni, mukadimah harap murid-murid boleh selesaikan latihan dalam buku aktiviti pada muka surat 38. Okey, setelah siap segala latihan yang diberikan, mukadimah harap murid-murid semua boleh hantar tugasan
melalui Telegram lah. Kalau tak boleh Telegram, awak boleh hantar melalui WhatsApp.